kita sebut pengalaman kita di Yaman lah. Bak kubur di Yaman, kubur orang-orang soleh ni. Di Yaman ni kita sebut pengalaman. Di Yaman ada 3 puak yang suka dengan mainan dengan kubur ni. Ada 3 puak di Yaman. Dan ketiga-tiga tempat ni kita pergi sendiri dan kita tengok dengan mata kepala sendiri, bukan dengar cerita orang. Di Yaman. Ketiga-tiga ni, 2-nya dari kalangan Syiah, 1-nya dari kalangan ahli sunnah kita. Kita cerita Syiah dulu. Yang pertama, yang pernah kita pergi, kita duduk hampir sebulan kita duduk di Jiblah, nama tempat dia. Kita boleh google Jiblah. Di Jiblah ni dia keluar sikit pada Sana'a. Di Jiblah ni, di sana ada kubur siapa? Kubur Queen Arwah, kubur Princess Arwah lah. Queen ni puteri dia, Queen Arwah kubur. Mana kubur dia? Betul-betul dalam masjid, kubur Queen Arwah ni. Siapa yang puja kubur dia ni? Golongan-golongan Syiah Qaramitah ataupun yang dipanggil Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ni dia besar di Pakistan. Pengikut-pengikut dia ramai di Pakistan, India. Pakaian dia speseng je, baik orang lelaki baik orang puang, sama je pakai putih belaka. Kalau kita tengok memang sejuk hati tengok pok dia. Memang comel. Piyah putih, piyah dia ada bunga, dia ukirang dia. Dok, baju dia putih, seluar putih. Lepas tu kain semayang dia buat lapik sejadah dia ni putih-putih belaka. Kalau kita tengok memang Allah dok, sejuk hati tengok. Tapi antara amalan dia paling kuat dia buat, dia puja kubur Queen Arwah. Kalau pergi ke Yaman tak sah, melainkan mesti pergi ziarah kubur ni. Kubur ni duduk di dalam Masjid Jami'. Masjid Jami' di Jiblah, atas bukit tu kubur. Nak panjat, nak pergi ke masjid ni, nak pergi ke kubur ni, ke masjid dan ke kubur ni, tak? Lebih kurang hampir 100 anak tangga nak naik. Tapi pok ni pergi tuju. OKU naik. Tak? Hok pergi ke kereta tolak ni, dengar tak? Kursi roda ni, yang pikul pok dia, pikul naik. Pergi pakak berebut nak semayang depan kubur. Sebab kubur ni betul-betul duduk di kiblat, di ujung kiblat. Ni tak? Contoh ni masjid, sini mihrab, tepi ni kubur. Kita sepanjang kita duduk ngaji situ, kita pergi ngaji dengan Syekh Ali Syamsan, salah seorang ulama fiqh mahir dak, ulama besar dalam fiqh Syafi'i di Jiblah ni lah. Dia ni tok imam masjid ni. Kita tanya dia, Syekh Ali Syamsan nama dia, hafizahullah taala, masih hidup lagi kata. Baru ni Syekh Fakih mari kita tanya, dia kata masih hidup alhamdulillah. Syekh Ali Syekh Abdul Hamid masih hidup, dia kata, yang di situ. Syekh Ali ni dia tok imam masjid. Tok imam masjid ni. Kita tanya Syekh, apa tak boleh halang ke benda ni? Dia kata nak halang lagu mana? Benda ni dijaga oleh pihak kerajaan. Kita dah boleh nak cuek. Dia kata, mahal tak? Dia menjadi sumber ekonomi kerajaan. Dah apa ni mari sama. Mari sama. Kita dah tengok kita bilang kita duduk kita tengok macam-macam. Kalau dia semayang nak sujud kepala biar setuh kubur semayang. Dah kita kata dia sembah Allah ke sembah siapa ni? Faham? Pakai bermusim ni tepi ni apa dia ramah? Tak akan mayang kat lain masjid besar. Masjid dengan masjid Pasir Mina kita 2 kali besar pada masjid Pasir Mina kita ni. Besar, masjid lama. Dan Queen Arwah ni siapa? Queen Arwah ni orang yang pernah memerintah Yaman. Queen Arwah ni dia pernah memerintah Yaman. Zaman bila? Di sezaman dengan kerajaan Fatimiyah di Mesir. Kerajaan Fatimiyah kita rajin dengar Kerajaan Fatimiyah ni kerajaan Syiah di Mesir dulu. Di Yaman di zaman kerajaan Fatimiyah di Mesir ni, Syiah di Mesir ni, di Yaman diperintah oleh Queen Arwah. Queen Arwah. Maknanya dalam sejarah Yaman ni pernah diperintah oleh 2 orang wanita, 2 orang puang pernah memerintah Yaman. Seluruh Yaman diperintah. Pertama Queen Arwah ni, satu lagi siapa? Kok kita biasa dengar? Tak je dengar ke? Balqis. Tak, Puteri Balqis pernah memerintah Yaman. Ni lama lagi. Tak, Puteri Balqis. Sejarah Yaman pernah diperintah oleh 2 orang wanita ini. Yang pertama Puteri Balqis di zaman Nabi Sulaiman dulu, dan yang kedua Queen Arwah di zaman kerajaan Fatimiyah Mesir dulu.
Ini puak pertama. Hak ni memang gulu, memang melampau dalam dia memuja kubur siapa ni, Queen Arwah ni. Dia bertawassul dan macam-macam dia buat di kubur ni. Nah, hak ni kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Kita duduk situ hampir sebulan. Tak, sebulan kita duduk situ, duduk ngaji masa time cuti. Pergi ngaji. Yang kedua, di bumi Sa'dah, tempat munculnya golongan Houthi hari ni. Di bumi Sa'dah. Di Sa'dah ni ada kubur siapa? Kubur Imam Hadi, pengasas kepada mazhab Hadawi. Mazhab Hadawi Syiah, Hadawi Zaidiyah. Di Yaman, antara mazhab yang dianuti di Yaman ni mazhab Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Ni tempat muncul dia di Sa'dah. Di Sa'dah. Di sini ada kubur imam dia. Di mana kubur imam? Betul-betul dalam masjid juga. Dalam masjid kubur dia. Nampak? Sebab tu kita kata benda ni tak lari. Perangai sama saja. Benda dia buat sama je. Di dalam masjid. Dan hak ni lebih dahsyat lah. Di sini kita tengok puak-puak Syiah Zaidiyah ataupun Hadawiyah ataupun Jaruriyah yang ada di Sa'dah ni, mereka bukan setakat memuja kubur ni, malah mereka tawaf di kubur ni. Hak ni kita tengok dengan mata kepala sendiri. Mereka tawaf. Budak-budak balik sekolah akan tawaf kubur ni dulu. Nah, kita duduk dengar situ dengan saing kita seorang, Ustaz di Kelantan, Ustaz Amin. Tengok, duduk perhatilah. Budak hak lepas tawaf ni dia mari kat kita. Dia mari tanya, "Mu mari mana?" Kita kata dari Malaysia. Dia kata, "Kamu tak ada kubur imam ke?" Dia tanya kita. Dia tanya, "Kamu tak ada kubur imam ke?" Kita ada Imam Hadi. Dia sebab kat dia ada kubur imam, dia kata. Tak. Dia tanya kita, ada kubur imam tak di tempat tu? Ini perangai pok dia. Dan bila musim haji, ni kita dah tengoklah, tak? Pok dia cerita lah. Bila musim haji, mereka akan sembelih korban di kubur. Nak ambil berkat sini. Kena sembelih korban di kubur ni tu. Ini apa yang dia buat. Kedua-dua ni tak pelik kita sebab dia pok-pok Syiah. Pok-pok Syiah ni ngekubur memang satu, orang kata benda hak paling dia berahi ngekubur. Gilah, baik di Iran ke, baik di Pakistan, India ke, memang Syiah kubur tak boleh lari. Memang dia suka sangat-sangat muja kubur benda-benda ni. Ni dua kumpulan. Satu kumpulan lagi, ni kumpulan hak sakit sikit ni. Kumpulan ni berkait dengan anak beranak kita. Kumpulan ni kait dengan anak beranak kita juga, iaitu kumpulan di belah-belah Hadramaut. Mereka ni mendakwa mereka bermazhab Syafi'i. Memang pengajian mereka pun pengajian pakai kitab Imam Syafi'i. Tapi dengan kubur, subhanallah, kubur kalau kita pergi di Hadramaut ni, kubur-kubur tok-tok nenek kita ni, pok-pok Tok Said lah kita kata, semua besar-besar belaka. Semua dia bina kubur-kubur belaka. Boleh katakan semua kubur habib-habib ataupun yang dianggap wali-wali ni semua dibina kubur besar belaka. Dan dia buat macam-macam upacara di kubur ni. Macam-macam upacara. Setiap hari Jumaat sudah pasti dah. Itu program agenda wajib, setiap hari Jumaat dia akan pergi mari ziarah kubur. Ziarah kubur kita kata tak salah ziarah kubur. Tapi yang isunya ketika melakukan ziarah kubur ni, mereka akan bertabarruk, akan mengambil berkat dengan kubur ni. Pakak mari, pakak senyum Batu Nesang ni, pakak mari, ada pelajar-pelajar kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Setiap Batu Nesang dia lalu, dia akan setuh. Sapu. Dah benda biasanya. Ambil berkat dia kata. Setiap Nesang. Ni hak belajar hak belajar. Ada di kalangan mereka siapa mereka walik terus tanah kubur, buat berobat. Walik tanah kubur. Mimpi tak boleh jadi hujah. Nampak? Ni pelajar kita. Walik. Sebagai wak berkat, sebagai wak berobat. Dia kata tak ada benda-benda. Kita tak syirik benda ni, kata. Kita kosak Allah juga, cuma pakai tanah kubur ni. Dia kiaskan macam ke berobat dengan air tawar. Sama dia kata. Berobat dengan air gau ke, dengan air tawar tak? Sama saja dia kata. Kita kata tidak sama. Dia ada kaitan bila kita main tak? Kita ambil tanah kubur ni buat sebagai berkat, dia jadi benda lain lagi. Dia kata tak, sebab Tok Syekh ni sebelum dia mati, Tok Oli ni sebelum dia mati, dia doa dah. Supaya tanah kubur dia ni berkat.
Oh. Parok. Ini benda-benda yang kita, para ulama Yaman ni dah basmi benda ni sebenarnya. Kalau kita baca sejarah, baca kitab-kitab ulama Yaman ni, ramai ulama Yaman yang menulis kitab, yang menulis risalah menentang amalan-amalan kubur. Antaranya Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Imam Asy-Syaukani ni hidup tahun berapa? 700 lah rasa, tak silapnya 700 Hijrah, tak silapnya. Imam Ibnu Amir As-Sana'ani ada tulis kitab berkaitan dengan kubur. Dan ada 2-3 orang lagi ulama-ulama Yaman yang masyhur menulis kitab menentang amalan-amalan tradisi di kubur ini. Menentang ajaran-ajaran pelik di kubur. Dan upacara paling besar yang mereka buat ni adalah ziarah Hu. Ziarah Hu ni mereka akan duduk 4 hari ataupun 4 malam, mereka akan berkampung di kubur Nabi Hud alaihi salam. Masalah kita, ulama-ulama Yaman tanya, mari mana dalil yang kata situ kubur Nabi Hud? Dia kata ada dalil gini. Lah sekali kemuncak dalilnya adalah mimpi seorang tok wali bahawa sinilah kubur. Ahli sunnah berpegang, ahli sunnah kata kubur Nabi ni hanya satu je kubur Nabi hak sahih, hak betul je. Hak lain tu semua hanya dakwah. Tak ada bukti yang kukuh pun, tak ada bukti yang jelas pun mengatakan di sini kubur, di sini kubur, di sini kubur. Tidak. Melainkan kubur siapa? Kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang betul. Yang confirm di situlah kubur Nabi. Kubur nabi-nabi lain tak ada ulama yang kata ini pasti di sini kubur Nabi. Tidak. Tetapi pokok ni dia menjadi agenda tahunan dia. Setahun 2 kali dia akan pergi ziarah kubur ni. Dia akan buat macam-macam. Macam pesta terus dia buat kubur. Sedangkan Nabi pesan dalam satu hadis, Nabi kata la taj'alu qabri aidan. Nabi kata, jangan kamu jadikan di kubur aku ni pesta perayaan. Nabi kata, jangan. Mari ziarah-ziarah lah, tapi jangan siapa mari buat nasi kunyit, mari berpesta siapa. Tidak boleh. Dia jadi pemujaan. Tak boleh. Hatta kubur Nabi pun tak boleh kita buat pesta lagu tu. Ni di kubur Nabi Hud tak usah kira lah. Dia akan buat berarak, dia akan buat macam-macam. Dia akan buat upacara mandi sungai. Ni kita pergi tengok sendiri, kita pergi sendiri ni. Tak dengar cerita orang ni, kita pergi mandi di sungai Hud. Dia katakan sungai Hud ni ulu dia syurga. Dalam kitab dia sebut. Ulu sungai Hud ni syurga dia kata. Sebab tu sunat mandi di sungai ni. Subhanallah. Sunat mandi tu. Lepas tu mula ziarah, mula melakukan upacara ziarah, start daripada ada satu telaga. Kita tengok telaga ni. Dia kata telaga ni tempat simpan roh-roh orang soleh sini. Ni dakwah apa dia belaka ni. Tak ada dalam hadis, tak ada dalam benda ni. Dia kata sini tempat simpan roh-roh orang soleh. Roh-roh orang soleh semua duduk sini belaka. Maka bermulanya ziarah sini. Kita dalam kampung ni kita tak pernah cerita benda ni. Tak pernah cerita. Ni oleh kerana bertolak dengan hadis ni. Tak ada kena mengena langsung, tak ada kena mengena dengan politik, tak ada kena mengena dengan PRU benda. Cuma kita nak cerita berdasarkan kerana kena dengan hadis yang kita nak sebut ni. Berkaitan kubur dengan masjid. Dia adalah benda yang cukup berbeza. Kubur adalah kubur, masjid adalah masjid. Tak boleh nak rekeh sekali. Tak boleh nak rekeh. Nampak tak? Jadi ini benda yang dia buat. Dia akan mula start baca ziarah sini. Dia akan semula beri salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Habis Nabi, habis benda. Last sekali beri salam ke siapa? Beri salam ke Fatimah. Ada tak? Assalamualaikum ya Fatimah. Ada tak dalam tu? Assalamualaikum ya Husain. Assalamualaikum ya Hasan. Habis dia beri salam. Lepas tu dia start jalan, berarak ramai-ramai. Masing-masing pakat bawa dera, pakat bawa benda. Ada satu benda yang dia bawa, kita tak tahu benda, tapi dia bukuh dalam kain putih. Seorang bawa ni, orang pakat berebut belakang nak setuh. Kita tak tahu benda tu, tapi dah ambil gambar lah. Dah ambil gambar benda tu. Setiap kali ziarah mesti dia akan bawa satu panji tu. Benda bukuh molek dalam kain putih, pakat
pakat berebut setuh belaka. Dia akan bawa sepanjang upacara ziarah dia. Dia akan panjat bukit ziarah ni. Tak? Panjat bukit pergi ke kubur Nabi Hud yang dikatakan kubur ni. Ini semata-mata berdasarkan mimpi. Tak ada hadis, tak ada benda pun. Mimpi seorang tu wali dia mimpi, sini kubur Nabi Hud. Maka dia buat upacara sampai ke hari ni. Boleh katakan berapa ratus tahun dah upacara yang dia buat ni. Dan dulu kalau ikut pandangan seorang syekh di Hadramaut ni, Syekh Ali Bukair, tak? Syekh Ali Bukair ni seorang pimpinan ulama gerakan Islam di Hadramaut. Dia pernah mari ke Malaysia. Dia kata sebenarnya amalan ziarah Hud ni hampir pupus dah. Tak ada orang buat dah. Tapi mari sehari dua ni, setahun dua ni jadi meriah balik. Siapa jual meriah? Bukan orang Arab yang jual meriah. Siapa? Ni pokok kita orang Malaysia, orang Indonesia. Hak jual agama. Dulu mampu dah amalan ni. Tak ada orang buat dah amalan ni. Dan memang kalau kita perhati bong puak-puak hak pakai ikut ni tak ada. Agak adalah seorang dua. Agak tempatan adalah seorang dua hak ikut. Ramanya puak-puak Melayu kita, puak-puak Indonesia. Hak ni hak ramai dia ikut buat apa. Dan memang meriah. Meriah sungguh-sungguh. Kawasan ini. Ini benda-benda yang kita kata yang ulama istilahkan sebagai ghulu fi hubbis salihin, melampau dalam mencintai orang soleh, melampau dalam mencintai wali-wali Allah. Tak boleh kita melampau dalam bab ni. Kita kata wali-wali Allah ini mereka adalah orang yang dimuliakan Allah, tetapi tidak menjadi syariat kepada kita untuk puja kubur dia, untuk agungkan kubur dia. Siapa mereka kita membina setiap kubur tok-tok wali ni, tok-tok nenek kita dia ada di Hadramaut ni, setiap kubur tu pasti dalam dia mesti ada kipas, mesti ada benda, mesti ada kapek benda dalam. Dan kita nak kata setiap kubur ada satu kubur tu, kita dah ingat nama kubur Habib dia di Syai'un. Setiap tahun dia akan tukar kelambu semua macam Kaabah dah. Tiap-tiap tahun mesti upacara tukar kelambu. Setiap kubur ni dia ada kelambu dia. Setiap tahun dia akan tukar kelambu. Ini benda ni ajaran siapa benda ni? Ajaran siapa? Sedangkan kubur Nabi pun kerajaan Saudi tak penuh pun nak tukar kelambu benda. Adakah Tok Syekh ni, Tok Abid ni lebih mulia pada Nabi sampai tiap-tiap tahun kena tukar kelambu macam Kaabah juga nampak tak? Ini benda. Dan kita kata kita tak ada benda lain, kita hanya nak memperbetulkan kesilapan-kesilapan, salah faham berkaitan dengan agama yang dibawa oleh kumpulan-kumpulan ni. Nampak? Kumpulan ni memang mereka mendakwa mereka adalah ahlul bait, keluarga Nabi. Kita kata dakwah ni tak menjadi salah. Dakwah ini tak menjadi salah. Ulama-ulama yang mampu akui kemungkinan besar mereka ni ada susu galuh daripada keturunan Nabi SAW. Cuma yang ulama pertikaikan amalan-amalan mereka yang bercanggah dengan amalan Nabi. Ni yang ulama pertikai. Masalah mu keturunan Nabi, baguslah mu keturunan Nabi. Sepatutnya bila mu keturunan Nabi, mulah orang yang paling kuat mengikut ajaran Nabi. Dah mu kata mu keturunan Nabi kan, patut mulah orang yang bersungguh untuk melakukan segala sunnah Nabi. Ni tidak, bila dia dakwa dia keturunan Nabi, tiba-tiba dia bawa amalan-amalan yang pelik yang bercanggah dengan apa yang Nabi buat. Ni masalah. Dengan dakwah tak salah kira lah. Dakwah yang kata Nabi beryaqazah dengan Nabi. Ni karut lagi. Yaqazah dengan Nabi tu. Dalam bulan ni, dalam bulan lepas. Dia mari cerita. Dia kadang-kadang cerita pelik-pelik semua. Cerita tu cerita mistik semua. Tu masalah kita. Kita kata nak tengok cerita mistik, tengoklah cerita tanah kubur ke. Cerita tu betul cerita mistik. Ni kita nak kait agama dengan benda-benda mistik gini. Tak payahlah. Tak payah. Dia ceritakan bahawa di zaman dulu, masa Fatimah masih ada lagi, ada seorang tok wali besar ni nak mari ziarah kubur Nabi, nak ziarah makam Nabi SAW. Mari temu dengan Fatimah. Lalu Fatimah pun tanya, Fatimah anak Nabi lah. Fatimah pun tanya, dah mau nak mari mana
ulama ini pun kata aku nak mari ziarah kubur ayahmu, nak mari ziarah makam ayahmu. Fatimah pun kata tak payah, ayah aku tak ada sini, ayah aku ada nu di Amang, di Hadramaut. Di ziarah habis nu di Hadramaut. Ampuh kata parok no. Tak ada Nabi kubur dia tu. Nabi nu pergi bangun pergi ke Hadramaut tu. Subhanallah. Kita kata nak pelawak pun biarlah, janganlah atas darat sangat kita nak pelawak. Kenapa dah atas patu pelawak atas nama agama pula. Ini benda lagi bahaya. Ini benda-benda yang kita sebut. Kita sebut ni bukan tujuan nak balah dengan orang, bukan tujuan nak puas hati, bukan deki dengan siapa-siapa, tidak. Kita sebut hanya menyatakan kebenaran. Yang hakikat ni majoriti orang kita Malaysia ni tak tahu benda ni. Termasuk anak beranak kita, keluarga kita tak tahu benda ni. Mereka hanya dihidangkan